memberikan satu titik hitam yang sepatutnya tidak jatuh ke atas kita di Malaysia ini, amnya dan perlis khasnya, dan juga kepada pihak berkuasa apabila hari ini Ketua Polis Negara tidak menolak kemungkinan pegawai penguat kuasa, sama ada mereka tentera, polis, immigration atau sesiapa juga yang terlibat dalam pengawalan sepadan mungkin terlibat dalam perkara ini, dan pihak polis tidak akan mengambil tindakan yang tegas terhadap mana-mana pihak yang terlibat, dan kita menunggu tangkapan pertama diumumkan dan siapa sebenarnya yang terlibat. Seperti yang disebut oleh Alustar tadi, betul-betul kejadian ini satu yang besar, ya. Kita biasa dengar kubur-kubur besar ini berlaku di misalnya di Rwanda, ya, genocide yang berlaku di Rwanda ataupun di Srebrenica, ya, semasa peperangan Balkan. Tetapi kita tidak menjangka ianya boleh ditemukan dalam negara kita, Malaysia. Sesuatu yang tidak terbayang oleh kita. Apakah kita sudah sampai ke peringkat seteruk itu, ya? Dan semasa perbahasan minggu lepas, ya, undang-undang anti pemerdagangan orang, ya, dan anti penyeludupan migran, perkara ini dibangkitkan dengan meluas, ya, bahawa Malaysia telah diturunkan dari tier 2 kepada tier 3 bersama-sama dengan beberapa negara lain termasuk Gambia, dan menyertai negara yang sedia ada dalam tier 3 seperti Korea Utara. Saya pun tidak melihat pihak kerajaan dan penyokong kerajaan menafikan seperti mana mereka menafikan kalau kita katakan taraf pendidikan kita merosot, ya, mereka menafikan. Tapi dalam hal ini seolah-olah macam kita menerima hakikat bahawa kita sudah merosot. Jadi saya pun tidak pasti sama ada maklumat sebenarnya perkara ini sudah diketahui lebih awal, ya. Kes-kes di sempadan Malaysia ini memang sebenarnya sudah diketahui, cuma tidak didedahkan. Hari ini kita sudah dimaklumkan. Jadi amat menasabahlah kita mengambil tindakan betul-betul supaya imej kita dapat dipulihkan. Boleh mencelah sedikit? Terima kasih Tuan Ibu, terima kasih pada Kuala Krai. Saya ingin beritahu sedikit fakta dan minta pandangan daripada Kuala Krai tentang tindakan yang perlu dibuat oleh kerajaan selepas pendedahan ini yang cukup mengejutkan. Setakat ini kita sudah dengar polis akan disiasat, dan kita harap tindakan yang berkesan akan diambil. Tapi apa yang jelas ialah perkara ini tidak hanya diketahui untuk 5 tahun seperti yang disebut tadi oleh Menteri Dalam Negeri, tetapi hakikat pemerdagangan daripada pusat-pusat dekat sempadan Malaysia Thailand telah didedahkan pada 2008. Di tangan saya adalah satu buku bertajuk The Revolving Door dengan izin yang diterbitkan oleh sebuah NGO bernama Tenaga Nita, dan di sini telah diterangkan beberapa pengalaman pemberdagangan daripada masa itu. 2009 juga, itu 7 tahun 6 tahun dahulu, secara terperinci perkara ini telah dilaporkan dalam satu laporan bertulis yang dikemukakan di Amerika Syarikat di Washington kepada satu jawatan apa ni yang disebut the Congress on Foreign Relations di Kongres di Amerika Syarikat. Jadi apa yang sangat mengejutkan di sana, dan ini saya minta pandangan daripada Kuala Krai, di semua dokumentasi ini dengan jelas kita nampak penglibatan pegawai-pegawai imigrasi dan juga pihak polis dalam aspek ini. Ini sangat mengejutkan. Saya di dalam buku, cerita daripada mangsa-mangsa, kita dengar macam mana mereka dibebaskan daripada kem-kem tahanan, contoh di Semenir ke tempat-tempat lain, dibawa ke sempadan Malaysia Thailand, lepas itu di handed over dengan izin kepada geng-geng yang buat pemerdagangan ini. Ini diceritakan oleh mereka. Jadi saya ingin syorkan Kuala Krai, iaitu kita perlu satu tindakan yang jauh lebih berkesan, bukan saja siasatan oleh pihak polis, tetapi adakah perkara ini sesuai untuk satu Suruhanjaya Suruhanjaya Diraja ditubuhkan oleh pihak kerajaan supaya satu siasatan yang lebih menyeluruh boleh dibuat. Saya minta. Terima kasih Subang. Saya sependapat dengan Subang, dan maklumat sebenarnya mengenai
abuse ini sudah lama kita ketahui. Tenaga Nita sudah mengeluarkan hasil kajiannya. Irene Fernandez yang telah pun meninggal dunia setahun yang lalu pun telah menyebutnya semasa beliau masih hidup. Dan seolah-olah benda ini bukan satu rahsia. Cumanya kita tidak sampai ke peringkat apa yang berlaku dalam seminggu ini, ya, bertemu kubur yang besar ini. Jadi saya rasa kehilangan keyakinan kita terhadap pihak penguasa ini tidak boleh dipersalahkan kepada rakyat, ya. Apabila Ketua Polis Negara mengaku, ya, ada kemungkinan beberapa penguasa terlibat. Jadi kalau kita biarkan jabatan-jabatan yang berkenaan membuat siasatan sendiri, saya khawatir kita tidak akan dapat cerita yang sebenarnya. Maka cadangan Subang supaya ditubuhkan suatu Suruhanjaya Siasatan ini sangat tepat dan saya menyokong. Datuk yang betul. Kita Malaysia ni nak bergerak kepada negara maju. Jadi event yang berlaku di Perlis ini betul tidak menggambarkan keadaan kita sedemikian. Dan apa puncanya boleh berlaku sedemikian? Minggu lepas juga kita berbincang bagaimana kita menolak kehadiran pendatang-pendatang dan pelarian, ya, yang menghadapi masalah di negara mereka, dan kita tolak dengan berbagai alasan, ya. Mungkin kita tidak mampu, tetapi sebagai sebuah negara yang sudah masuk negara maju, kita kena bertindak dan berkelakuan macam negara maju. Kita tidak lagi menerima bantuan UNDP ke atau UNICEF ke atau daripada JICA ke. Kita boleh memberi bantuan pada negara lain. Jadi apa salahnya kalau kita mengubah, ya, pemikiran kita supaya menjadi sebuah negara maju macam negara Germany yang menerima 2 juta daripada perbalahan di Balkan, ya. Australia menerima pelarian-pelarian walaupun dipilih-pilih, ya. Kita juga saya rasa sudah sampai ke peringkat itu sesuai dengan kedudukan kita yang hampir menjadi negara maju. Jadi untuk memberi ruang rakan saya menyimpulkan betul supaya perkara ini kena siasat secara yang menyeluruh, ya, dan ini memerlukan satu jawatan kuasa siasatan, ya, yang seperti disebutkan dicadangkan oleh Subang tadi. Dan kita nak tahu sangat siapa sebenarnya yang terlibat, ya, siapa yang mula menemui cerita ini, pihak polis ke, pihak tentera ke, dan kenapa berdiam, kenapa hari ini terbit cerita itu. Adakah ini saya membuat sangka buruk berlakunya perbalahan di kalangan pimpinan kita, saling dedah-mendedah, ya, untuk menimbulkan suasana yang tidak enak di dalam rakyat kita. Jadi mereka yang dikenal pasti harus menjalani hukuman yang setimpal dengan tindakan tidak berperi kemanusiaan ini. Dan yang ketiganya, seperti saya sebutkan tadi, kita harus meletakkan negara kita dalam kedudukan high moral ground sebagai sebuah negara yang nak jadi negara maju, ya, dan sebagai negara yang menerima, ya, kes-kes pelarian yang sah, ya, yang memerlukan bantuan daripada sebuah negara maju. Sikit. Ya, correct. Saya setuju dan sama seperti Subang. Kita sejak 2008 kita telah dapati laporan dari media asing mengatakan imigrasi dan polis kita terlibat dalam perkara ini. Kalau kita ambil tindakan sekarang, setuju tak kalau kita mula dengan satu sistem untuk memberi layanan secara humanitarian, letakkan kem-kem yang sepatutnya untuk mengelakkan tragedi ini berulangan. Selain daripada kita siasat siapa adalah pesalah, tetapi juga kita harus melakukan sesuatu yang dianggap sebagai mengikut keprimanusiaan dari segi mata dunia supaya kita pulihkan imej negara kita. Ya, saya rasa itulah pun cadangan yang dikeluarkan oleh pihak kita semasa membahaskan undang-undang minggu lepas, dan saya sangat setuju. Kalau sudah ada camp pun dalam kawasan negara kita, apa salahnya kita formalisekan camp-camp itu, tetapi tidaklah di bukit-bukit seperti di Perlis negeri kecil, ya, untuk menampung kesian ke Arau, ya, dalam kawasan Arau, ataupun atau mana-mana tempat yang tidak munasabah. Cari tempat yang munasabah dan kita akan dapat pulihkan negara kita, malah meletakkan taraf negara kita menjadi lebih baik. Jadi betul-betul saya ucap terima kasih. Ya, Bukit Gembira. Ya, terima kasih Tuan Yang Betul.
atas peluang untuk membahaskan usul di bawah 18.1 dan 2 mengenai isu yang sangat mencemaskan negara kita, iaitu penemuan kem-kem penampungan dan kubur-kubur besar pendatang tanpa asing tanpa izin ataupun parti yang disyaki merupakan orang Rohingya di Padang Besar dan Wang Kelian. Beberapa hari yang lepas, Ketua Polis Negara telah pun mengesahkan penemuan 28 kem terbiar dan 139 kubur besar dalam kawasan Malaysia, negara kita. Dan menurut laporan berita, Menteri Dalam Negeri dipetik sebagai berkata kem-kem tersebut mungkin telah berada di sana selama 5 tahun. Insiden ini sangat mengejutkan rakyat dan lebih penting lagi menimbulkan pelbagai persoalan dan tanda tanya mengenai kawalan keselamatan dan juga pengurusan sempadan negara kita. Dan jika benar kegiatan kem-kem ini sudah berlangsung selama 5 tahun, maka ini menimbulkan soalan mengenai persekongkolan antara pemedagang manusia ataupun traffickers dengan pihak berkuasa tempatan seperti mana yang telah dibangkitkan oleh rakan-rakan tadi. Saya kira tidak mungkin perkara ini boleh berlaku dengan begitu lama tanpa pengetahuan mana-mana pihak berkuasa dan juga orang-orang tempatan. Jelas saya rasa ada kemungkinan berlaku rasuah, korupsi yang membabitkan pegawai-pegawai penguatkuasa, pihak berkuasa tempatan, dan saya menyeru agar kerajaan menyiasatnya dengan secepat mungkin. Dan saya setuju juga dengan apa yang dicadangkan oleh Subang dan juga Kuala Krai, di mana tidak boleh kalau jabatan ini menyiasat diri sendiri. Kita perlukan satu penyiasatan yang bebas. Oleh itu saya sokong sangat cadangan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi melihatkan perkara ini. Pada masa yang sama, tindakan dan hukuman keras juga harus dikenakan ke atas mereka yang terlibat kemudian, sekiranya kita mahu memastikan tidak berlaku lagi pada masa depan. Dalam pada itu harus ada juga kerjasama siasatan dengan pihak Thailand, tuan yang betul, kerana bak kata orang tepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Perkara ini berlaku di dua-dua pihak, Thailand dan juga Malaysia. Dan kalau hanya selesai di negara kita, perkara ini akan berulang lagi kalau tidak diselesaikan di pihak Thailand juga. Tuan Yang Dipertua, kedua, kita juga tidak boleh mengabaikan punca kepada masalah ini, iaitu pelanggaran hak asasi manusia yang kejam dan sistematik oleh kerajaan Myanmar. Kezaliman ini telah mengakibatkan ratusan ribu orang Rohingya untuk meninggalkan Myanmar demi mencari suaka politik di negara-negara jiran, termasuk Malaysia. Dan sebagai pengerusi semasa ASEAN, kita mempunyai peluang keemasan untuk menjadi peneraju dalam melibatkan Myanmar, khususnya dalam proses pelbagai hala ataupun multilateral engagement. Dan jelas dasar tidak campur tangan ASEAN ataupun non-interference policy tidak boleh diteruskan. Apakah gunanya dasar ini sekiranya ia mengakibatkan kesengsaraan ratusan ribu insan di rantau kita? Rakyat Malaysia juga terkesan daripada dasar ini akibat kemasukan ratusan ribu pelarian dan pemohon suaka politik ke negara kita. Oleh itu, kita harus menitik beratkan perkara ini. ASEAN perlu sedar bahawa tanpa menghentikan penganiayaan terhadap Rohingya, kita tidak akan melihat masalah ini akan berakhir. Setakat ini kerajaan tidak menunjukkan hasrat terhadap perkara ini, dan saya harap agar pendirian yang lebih tegas dapat diambil. Sungai Petani Batu Kawan bangunnya. Bukit Bendera, saya nak tanya Queen Nera Street. Dalam sistem kerajaan kita, termasuk di Perlis, ada JKKK. Malah pengurusi JKK dan juga setiausaha JKK itu dibayar gaji. Ada ketua kampung. Boleh kata setiap daerah ni cukup lengkap rangkaian maklumatnya. Tapi macam mana kubur begitu banyak ni boleh dikorek dan ditanam orang tanpa orang boleh tahu? Saya pun rasa pelik. Harus ada penyiasatan yang sampai ke akar undi. Apa pandangan Bukit Bendera? Harus ada satu penyiasatan yang amat serius. Bukan 3 kubur, 100 lebih kubur ni. Jadi apa pandangan Bukit Bendera tentang ni? Adakah pihak-pihak orang kampung juga terlibat dan sebagainya? Terima kasih. Kubur, sorry, bukan kubur. Tuan Speaker, minta izin. Ya. Saya ada di sini, Tuan Speaker, satu artikel dari akhbar Malay Mail Online yang mengatakan dengan izin, Malaysian authorities possibly involved in refugee death camps claims
Zaid Hamidi. Tuan Speaker, saya rasa ini satu kenyataan yang amat berat sekali. Ini menunjukkan bahawa ada penglibatan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam isu perdagangan manusia dan selepas itu dalam isu dengan izin mass graves di Perlis ini. Saya ingin bertanya kepada Bukit Bendera, bukankah pelik Mat Sabu diserbu dan ditahan oleh polis yang memakai ski mask, tapi kemungkinan penglibatan anggota kerajaan dalam perdagangan manusia dan juga possible involvement dengan izin dalam isu ini boleh terlepas daripada pandangan PDRM, immigration, border patrol, macam-macam. Saya rasa cukup peliklah Bukit Bendera dan Tuan Speaker, dan saya pasti pelik kepada semua yang berada di sini. Sekiranya seorang dengan izin ahli daripada parti politik boleh ditahan di sebuah kedai makan di Seberang Jaya, macam mana selama 5 tahun ini sebuah camp boleh beroperasi dengan izin so silently without detection from anyone? Apa pandangan Bukit Bendera? Ya, terima kasih Batu Kawan dengan Sungai Petani. Saya pun rasa pelik atas perkara ini, dan kepelikan dalam negara ini sudah menjadi satu kelurahan, ya, saya lihat. Dan oleh itu saya rasa Tuan Yang Betul, perlu saya nak ulangi sekali lagi satu siasatan yang sangat menyeluruh, yang bebas melalui RCI, Royal Commission of Inquiry, sekiranya boleh. Pada masa yang sama, Tuan Yang Betul, walaupun kita sedang berdepan dengan krisis kemanusiaan di sepadan negara kita, kita juga tidak boleh lupa bahawa terdapat 150,000 orang pelarian dan pencari suaka yang sedia ada di dalam negara kita. Mereka juga menghadapi kesukaran yang besar akibat status undang-undang yang sangat kabur. Ya, mereka tidak mempunyai akses kepada pendidikan, penjagaan kesihatan, pekerjaan, mereka terdedah kepada perdagangan manusia, eksploitasi dan sebagainya. Kanak-kanak tak dapat ke sekolah, orang dewasa tak dapat pekerjaan dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, mereka yang nak pergi ke hospital pun harus membayar, ya, yuran yang penuh. Mereka yang mempunyai kad UNHCR mendapat 50% diskaun, tapi macam mana 50% diskaun pun nak bayar kalau tidak ada pekerjaan, ya, Tuan Yang Betul. Akibat daripada itu, ramai antara mereka yang terpaksa bekerja secara haram, lazimnya sebagai kerja buruh kasar selama 14 hingga 16 jam sehari dengan upah yang tidak setimpal. Ya, mereka hidup dalam keadaan yang sempit, tidak bersih, dan ramai yang di antara mereka yang menjadi mangsa kepada salah guna kuasa oleh pihak polis dan penguat kuasa lain. Justru tanpa undang-undang yang wajar dan tata cara pengendalian standard SOP, masalah ini hanya akan menjadi lebih teruk. Impak sosial dan ekonomi adalah besar, dan memejamkan mata dalam hal ini tidak akan menyelesaikan perkara sebarang masalah. Boleh habiskan, ya. Baik, oleh itu kerajaan perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelakkan bencana kemanusiaan baik di dalam maupun di sempadan negara kita. Akhir sekali, Tuan Yang Betul, imej negara kita sudah jelas tercalar, ya. Malah sebelum krisis berlaku pun Malaysia sudah diturunkan pangkat daripada tier 2 hingga tier 3 dalam laporan perdagangan manusia oleh Amerika Syarikat. Status ini bakal mendatangkan pelbagai kesukaran kepada negara kita, khususnya dalam rundingan TPPA yang sedang berlaku. Justru saya ingin mencadangkan agar satu pasukan petugas khas ataupun Special Task Force ditubuhkan dengan segera untuk menjalankan siasatan di sepanjang sempadan negara kita dengan Thailand, untuk memastikan kita menjumpai semua kubur-kubur besar, semua kem-kem penampungan parti, sama ada yang terbiar ataupun jika ada yang masih aktif. Ya, usaha ini sudah tentu tidak mudah, dan juga termasuk Sabah Sarawak kalau boleh kita nak tengokkan semua sempadan negara kita. Dan usaha ini tidak mudah. Saya cadang agar kita mewariskan agensi dan pakar antarabangsa juga seperti UNHCR dan juga kumpulan-kumpulan aktivis tempatan. Tuan Betul, secara kesimpulan saya harap perkara ini akan diberi perhatian yang mendalam oleh kerajaan agar krisis ini dapat diselesaikan dengan segera dan keselamatan negara kita dapat dijamin dan imej negara kita dapat diperbaiki. Saya ulang sekali lagi sebagai akhir kata bahawa Suruhanjaya Siasatan Diraja harus ditubuhkan dengan segera untuk melihatkan perkara ini, dan hasil daripada siasatan itu dibawa ke Parlimen untuk dibahas, bukan seperti siasatan diraja untuk Timbering Hawk dan projek IC yang tidak dibawa ke Parlimen. Dengan itu saya ucapkan sekian, terima kasih. Ya, sila yang Pak Menteri.